Okey, seperti mana yang dah dipersetujui, kita akan masuk topik geometry coordinate. Geometry coordinate topik nombor 4. Ada 4 section. 4 section dalam ni. Kita akan buat section pertama dulu, as much as possible, dan bergantung kepada proficiency level semua. Kita sama ada kita, kalau proficient nampak macam semua orang okey, kita akan bergerak pantas. Kalau tidak, kita spend more time. Okey. Dan juga kita akan buat latihan dalam buku teks ni lah. Dalam buku teks ni ada latihan latihan intensif. Latihan intensif 7.1 terlebih dahulu. Okey, 7.1 ni berkenaan dengan garisan pembahagi tempering. Pembahagi tempering garis. Okay, kita tengok soalan dulu. Saya akan juga cerita dulu apa bendanya pembahagi tempering ni, dan ada formulanya sekali. Mana dia? Soalan 7.1. Formulanya akan saya terangkan insya-Allah. Okey, sekejap. Kali ni saya tak sempat nak buat slide. Saya senarai formula pun saya tak habis lagi. To be honest with you, saya sendiri tak hafal formula yang pertama ni. Saya tak hafal sebenarnya. Saya tak hafal pun. Sebab saya tak minat hafal. Lagipun formula ni ada dalam kertas soalan. Saya lebih suka untuk apa orang kata memahami apa benda formula di sebaliknya. Okey, formula yang diberi ialah ini. Saya akan ceritakan macam mana kita dapat formula ni dulu. Saya tak minat untuk menghafal. So saya cerita macam mana boleh dapat formula ni. Okey. Katakanlah saya lukiskan dulu gambar rajahnya. Ini X-nya, ini Y, dan kita ada garisan katakanlah garisan AB Dan A ni koordinatnya X1, Y1, dan B pula X2, Y2. Alright. Dan ada satu titik P, P lah. Sebab dan formula ni tulis P juga. Dan P ni dia punya koordinat dia ialah XY. P ni koordinat dia ialah XY. Dan dia punya nisbah pembahagian tu ialah M dengan N lah biasanya. Katakanlah ini M, ini N. Itu nisbah. Nisbah panjang AP dan BP. So, kita boleh kata garisan AP, macam ni lah. Garisan AP, kalau kita bahagikan nisbah panjang AP dan BP bersamaan dengan M per N. Okey, ini dia punya langkah yang pertama sekali kita kena establish. Kita kena establish bahawa panjang AP sama dengan panjang, bukan sama. Nisbah panjang AP dan panjang BP adalah sama dengan M nisbah M kepada N. Itu dia punya basic dia. Dan untuk garisan AP dia ada dua komponen. Komponen dia adalah komponen X komponen dan juga Y komponen. Kita tengok X komponen dulu. Panjang garisan AP daripada X, kita tengok sini X, ini X1, ini pula X2. Dan ini pula kita panggil dia sebagai X. Dan belah sini kita ada Y1, Y2 dan koordinat Y. Okey. Kita tengok pada X koordinat dulu. Koordinat X, saya nak tulis bahasa Inggeris pula. Koordinat X. Koordinat X dia ialah X tolak X, X tolak X1. Ya, betul. X tolak X1 untuk garisan AP, dan X2 tolak X. Okey. X tolak X1 ialah panjang garisan ini. Ini ialah X tolak X1. Dan panjang garisan ini pula ialah X2 tolak X. Jadi panjang untuk X komponen ni sama juga dengan nisbah M dengan N. Jadi ini dia punya start dia. So kalau kita cross multiply, kita akan dapat, maksudnya cross multiply maknanya saya bawa ungkapan yang belah bawah ni ke kanan, yang N pula saya bawa ke kiri.
So kita dapat apa? Kita akan dapat n x tolak x1 sama dengan m x2 tolak x. So, kita bukakan dia punya kurungan, dapat n x tolak n x1 bersama dengan m x2 tolak m x. Okay, kita punya objektif lah, kita nak kumpulkan x tu, yang mana ada komponen x tu ke satu belah. Okay, dua ni kita nak. Jadi saya nak transfer ini ke kiri dan yang ini pula saya nak transfer ke kanan. So saya akan dapat mx tambah nx bersama dengan mx2 tambah nx1. Fakturkan pula, saya fakturkan, dia dapat, kita dapat m tambah n x sama dengan mx kuasa x2, ataupun saya rearrangekan mengikut convention yang digunakan dalam formula. Jadi n dulu, nx1 tambah mx2. Dan saya dividekan everythingnya, ataupun saya pindahkan m tambah n tu ke kanan. So saya dapat x bersama dengan nx1 tambah mx2 per m tambah n. Okey. Ini dia punya x component of the coordinate. Koordinat yang x component. Di mana, di sinilah kita dapat formula yang untuk x coordinate dalam formula list tu. nx1 tambah mx2 bagi dengan m tambah n. Kalau kita buat perkara yang sama kepada y coordinate, kita akan dapat something similar. Dia tak sama tapi dia serupa lah. Dia jadi n y1 tambah m y2 tambah m tambah n. Jadi konsep ini yang pertamanya korang kena bukan hafal tapi kena faham. Ini konsep yang paling utama kena faham. Formula ni kalau tak payah hafal pun tak apa. Sebab kita boleh semula dapatkan formula tu sekiranya kita berfikir tentang dia punya rational behind formula tu. Kita boleh derive formula tu. Oh, Amar is joining. Assalamualaikum Amar. Dah berapa lama dah tunggu queue tu ya. Saya baru nampak Amar call in. Sorry. Okay, Amar boleh dengar Maaf cikgu, lambat cikgu. Okay, dah berapa lama tunggu tadi tu? Tadi saya tertidur cikgu, baru bangun cikgu. Okay, tak apa. Okay, kita kita nak cover geometric coordinate. Saya baru saja ceritakan konsep tentang pembahagi tembereng garis. Okay, dan rational dia behind formula yang diberi. Formula yang sebenarnya kalau ikut textbooknya perlu dihafal. Okay, dan most certainly guru-guru kelas di sekolah akan suruh hafal lah. Tapi saya ni lebih beza sikit lah. Saya tak suruh hafal tapi saya suruh faham. Sebab saya rasa faham tu lebih penting daripada menghafal. Jadi fahamlah konsep bagaimana kita nak mencari x dan y coordinate untuk garis pembahagi tembereng tu. Okay, session ni saya rakam. Okay, nanti kalau amat terlepas boleh saja tengok balik video ni. So yang lain macam mana? Boleh faham tak tentang apa yang saya cerita ni? Ya, agak pening-pening sikit tapi boleh faham. Pening sikit Maybe kalau buat soalan banyak nanti boleh. Buat soalan kebanyakannya kita akan menghafal pakai formula saja. Yang pertama sekali Megat ini yang line pertama ni, mula sekali tu yang kita kena faham. Yang lain tu derivative adalah optional. Kita kena faham benda tu yang pertama sekali. Panjang line AP, nisbah panjang AP dan BP masih sama dengan M per N. Itu dia yang paling kritikal sekali yang kita kena faham. Yang lain tu kita boleh bubuhkan dia punya formula dia. Kita boleh derive formula dia. Okey? Okey. Akil macam mana Akil? Cikgu, yang X tolak X1 tu kan, itu yang dapatkan koordinat X tu saya kurang faham itu. Okey lah. Sorry. Benda yang konsep yang pertama sekali kita kena hafal bukan yang tu sebenarnya. Saya silap tunjuk. Yang ini. Okey.
Okey. Yang pertama ni boleh faham tak Akil and Megat? Garisan nisbah AP kepada BP sama dengan M per N. Faham? Faham cikgu. Kita faham kan? Alright, good. Tu faham? Dan kita tahu bahawa panjang AP ni is made up of two components. Komponen X dan komponen Y. Okey? Disebab itulah kita cari panjang garisan AP. Okey? Tengok sini kan merah. Ini adalah panjang garisan AP untuk X punya koordinat saja tau. X komponen. Dan ini pula adalah panjang garisan BP untuk komponen X sahaja. Dan di sebelah Y pula, ini adalah panjang garisan AP. Dan ini pula adalah panjang garisan BP. Okey, boleh ikut tak Megat dengan Akil? Boleh. Alright. So panjang, kita tengok X dululah. Y kita tak payah tengok, tak apa dulu. Kita nak buat Y pun boleh juga. Tapi konsep ni serupa saja ya. Panjang garisan AP, kalau kita tengok diagram ini, ialah X. Alhamdulillah. X tolak X1. Okay. Itu panjang garisan tu. Alright. And then panjang ni can be negative, can be positive. Bergantung kepada lokasi. Bergantung kepada lokasi titik A dan titik P tu. Dan panjang garisan BP untuk X komponen ialah X2 tolak X. Itu boleh faham tak Akil and Megat? Boleh cikgu. Boleh faham ya? Boleh faham? So dari situlah permulaannya kita nak derive formula tu. Di mana bila saya letak X1 X tolak X1 sama dengan apa yang saya tulis kat sini tadi. Sama tulis kat sini. X tolak X1 dan X2 tolak X. Okey? Boleh ikut? Boleh ke? Dan dia punya nisbah panjang untuk X komponen pun sama juga dengan M dengan N. Kalau saya nak bubuh untuk Y pun boleh juga. Saya letak kat sini lah. Disebabkan panjang AP di sini adalah Y tolak Y1 dan di sini adalah Y2 tolak Y. So saya boleh tulis dalam biru pula Y tolak Y1 per Y2 tolak Y sama dengan MN. Okey, dua ni. Ini permulaan dia. Yang kita derive daripada konsep yang utama, iaitu yang saya ceritakan saat tadi tu. Derive daripada situ. Kita bahagikan garisan AP itu kepada komponen X dan komponen Y. Dan nisbah dia mesti sama dengan MN. Okey? Boleh faham? Okey? Oh, boleh. Boleh cikgu. Jadi di sinilah saya susun balik. Permulaannya saya susun bawa N, saya bawa N ke kiri dan bawa X2 tolak X ke kanan. Saya dapatlah saya garisan ini. Kemudian saya fakturkan. Setakat tu boleh ikut lagi Akil, Megat? Ataupun nak spend masa sikit? Boleh cikgu. Saya sekejap ya. Tak apa spend masa. Saya delete balik garisan merah tu yang boleh mengelirukan tu. Saya pindah, kemudian saya bukakan dia punya kurungan dia. Jadi dia darab lah, dia expand lah. Saya rasa okey. Sorry apa dia Megat? Okey. Okey ya. Akil okey. Okey cikgu. Dan matlamat yang seterusnya saya nak asingkan X komponen. You see dalam apa benda tu ada Lead Sound Ranger gambar lucah tu, sorry. Ada lagu Spotify situ. Okey, apa nama tadi ya? Okey, saya nak asingkan X ni. X tu, okey. Sebab itulah saya kumpul X tu di sebelah kiri. Jadi saya dah bukan saya nak kumpul, sorry. Apa benda saya cakap ni? Betul lah, betul. Okey, saya nak bawa keluarkan X. Tapi pertamanya saya perlu kembangkan dua ekspresi ni
Dan kemudian saya kumpulkan yang ada X tu dalam satu tempat sebelah kiri. Yang semua yang lain yang tak ada X tu, ada X2 dan X1 tu sebelah kanan. Dan disebabkan X ni adalah dia punya faktor sepunya, jadi saya boleh letakkan X tu keluar. Dan M tambah N tu dalam kurungan. Yang di mana M tambah N tu saya bawa ke kanan semula, ataupun saya katakan saya bahagikan dengan M tambah N lah. M tambah N, M tambah N. Sebab apa saya nak bawa keluarkan M tambah N tu di sebelah kiri, tinggalkan X saja di sini. So dapatlah saya formula untuk X koordinat. Okey tak? Boleh faham tak tu? Ataupun spend your time untuk apa tu? Oh, Boleh buat. boleh faham Saya boleh buat. Akil. Sekejap cikgu, saya nak ni sikit. Go ahead. Tak apa. Boleh faham cikgu. So lepas saya bawa M tambah N ke sebelah kanan, dapatlah saya formula tu. Alright. So itulah dia prinsipalnya macam mana kita dapat formula. Of course, selalunya di sekolah, cikgu tak cerita benda ni lah. Cikgu hanya bagi formula saja. You apply that formula, you get the answer. Which is also good lah, sebab you can get the answer. Tapi dia tidak develop your own thinking skill. I want to teach differently because I want to develop your thinking skill. Your ability to reason. Your ability to reason di sebalik formula yang diberi tu. Okay? Saya nak korang semua berfikir lah. Amar, okey Amar? Setakat ni boleh lagi cikgu. Alright. Okay, selepas ni kita akan apply formula tu saja. Okay, dah kurang sangat berfikirnya. Tapi adalah lagi pemikirannya nak memahami soalannya tu lah. Okay, kalau tak ada soalan lagi, saya nak teruskan buat latihan lah. Boleh Alright, kita tengok. Boleh je, kami nak cuba. Alright, kita tengok yang pertamanya. Ini semua soalan dari buku teks ni. Kalau buka buku teks pun nampak dah. Okay. Latihan intensif 7.1, soalan nombor 1. Okay, buat yang ni dulu. Gunakan formula tadi. Formula yang mana dia? Ni dia formula dia. Alright. Okay, this is your formula. The formula to use. Alright, cuba ya. 28 X, Y 28 33. Okay, 28 lebih kurang ke sini. P 28 73 roughly here. Q 73. Garisan ada titik R tu. Okay, R kat sini. XY. Okay, I let you figure out dia punya apa nama tu. Ni sebuah dia. Siapa boleh beritahu berapa nilai N, berapa nilai N? M dan N. M. 4 cikgu. Apa dia? Akil, sorry. 4 je. 4. N? 1. Ulia pun sama jawapannya Ulia kan? Sama cikgu. Saya sedia. Cikgu, saya boleh dekat nak cari M dengan N cikgu. Tak boleh nak cari M dengan N ya? Ya cikgu. Okey. Cara dia ada macam-macam cara lah kalau kita nak jawab ni. Dia clue yang dia bagi ialah dari sini saja. PR adalah sama dengan 4QR. Itu dia clue dia. So kalau kita nak visualize, kalau kita punya orang yang berfikiran secara visual macam saya lah. Saya berfikiran secara visual, saya akan lukis gambar rajah. Dia kata PR tu sama dengan QR. Kalaulah PR tu bersama dengan 4QR, maknanya kita tahulah PR tu lebih panjang daripada QR lah.
Lebih panjang. Saya betulkan saya tulisan saya. Teruk sangat tulisannya. Okey. Bermakna PR tu lebih panjang daripada QR. By how much? Berapa banyak panjang? 4 kalilah panjangnya. Jadi sebab itulah saya lukis gambar rajah tu, saya letakkan R tu jauh ke bawah. Dekat dengan Q. Dia jauh dengan P. Okey. Bermakna kalau QR panjang ni, kita kena darab 4 kali. 4 kali panjang tu, jadi ini N lah. 4 kali panjang tu untuk dapat M. Okey? 4 kali. Jadi ini adalah 4 kali N. Panjang ni. Boleh faham tak, Amar? Faham cikgu. Hanya daripada statement yang mengatakan PR tu bersama dengan 4 QR. Jadi kita tahulah dia punya ratio yang kita nak, M per N tu adalah 4 kepada 1. Jadi itu benda pertama sekali. Lepas kita dah tahu M dengan N tu, bolehlah kita guna formula ni. Dan kita, satu perkara lagi kita kena decide lah. P ni ialah X1, Y1 dan Q pula ialah X2, Y2. Kita decide awal-awal lah. Selalunya huruf yang pertama tu P tu adalah X1 dan X2 lah. X1 dan Y1 lah. Huruf yang kedua tu Q adalah X2, Y2. Kita masukkan saja dalam formula tu. Ataupun cara saya buat macam ni lah. Tak guna formula tu pun. Saya guna terus saja. Cikgu, Ya. kalau untuk situasi ni kan, Ya. kalau kita boleh je ke kalau tak kisah X1, Y1 yang mana satu? Sebenarnya tak kisah. Tetapi saya risau sekiranya kita tersilap nisbah. Okey. Tersilap nisbah, sekiranya kita nak guna formula inilah. Kalau kita silap define, kita dapat salah tau. Kita akan dapat salah nanti. Seelok-eloknya biarlah kita awal-awal lagi kita kata kalau titik PR, maknanya PR pula. PQ bermakna P tu biarlah X1, Y1 dan Q tu biarlah X2, Y2. Supaya kita tak tersilap bubuh. Kalau nak eksperimen boleh juga. Kita try, kita bubuh, kita guna MN tu 41. Kita try tukar-tukar X1 dengan X2. InsyaAllah kita dapat jawapan salah satunya. Satu dapat betul, satu lagi salah. Hati-hatilah. Selok-eloknya kita buat ikut convention lah ya. Okey. P, Q. Jadi P tu X1, Y1. Q tu X2, Y2. Nanti takut terkeliru. Okey, pada saya dah X1, Y1 sama dengan 28. X2, Y2 sama dengan 73. Saya boleh buat dah lah. Saya tak mahu guna formula, saya nak guna saya punya reason. Saya tak minat guna formula. Saya nak guna reason saya. Jadi X tolak 2 7 tolak X 4. Tapi biarlah reason kita tu betul. Risau buat silap juga tu. Berapa? 14, 28. Macam mana tu? Okey tak lagi? Okey, cikgu. Okey je. Ya cikgu. Oh, dah semua dah dapat apa dah? Dah baik. Oh, semua dah dapat dah. Kalau dapat beritahu lah. Saya dah tunggu. Okey.
So betul 64 R. 64 cikgu. Semua dapat Okay, good. Okay, kalau dapat bagi tahu Saya ingat tak dapat lagi. Tunggu je. Alright. Soalan nombor 2. Okay, nombor 2. Oops, jika 1.63 membahagi tembereng garis. Ni dia corner dia corner lah. Membahagi tembereng garis P5 ke Q XY dalam nisbah 25. Cari koordinat Q. Koordinat titik tengah PQ. Koordinat. Oh, okay. Koordinat titik tengah PQ. Alright. Nice question. Okay, dia turn around saja dia punya soalan dia. Sekejap, saya nak ambil formula ni. Bubuh kat sini. Try. Kalau berfikir secara visual, lukislah gambar rajah. Saya suka lukis gambar rajah supaya menguatkan lagi saya punya pemahaman tentang masalah dia. 63 P 45 5 kongsi itulah P45. So Q could be here. XY. Dua lima. Mula-mulanya fikir secara logik dulu sebelum kita apply formula. Dapat cikgu. Dapat Okay. Saya dapat. Alright. Amar in progress. Dapat cikgu. Dapat Okay. So yang lain Megat, Ulia, Amar dapat koordinat Q apa dia? 11 negatif 2. 2. Alright, good. Oh, kita nak kena titik tengah PQ pula. Teruskan PQ. Saya tak perasan dari soalan B. Titik tengah PQ. Okay. Titik tengah PQ ni very straightforward sebenarnya. Dah cikgu. Ulia dapat Ulia dapat jawapan apa Ulia? Saya dapat 7.5 1.5. Alright. Akil dapat soalan A, jawapan A dah, Akil? Dah dapat cikgu. Okay, good. Buat soalan B pula. Baru dapat you. Alright, good. Sama jawapan yang Megat. 7.5 dengan 1.5. Alright, good. Okay. Very good. Saya pun dapat juga cikgu. Apa Amar? Saya pun dapat sama cikgu. Abang dapat sama okey. Kita tengah PQ ni senang sangat sebenarnya. You tanya tambah saja dua koordinat tu. X1 X2 bagi 2. Y1 tambah Y2 bagi 2. Dapat jawapan. Straightforward.
Akil okey soalan B? Okey cikgu. Okey, boleh saya teruskan ya? Okey, soalan 3 pula. Okey, titik C14 bagi garis lurus. Bagi garis lurus dengan nisbah 2, 3, cari nilai H dan K. Okey. Lebih kurang sama macam soalan nombor 2 tadilah. Dia pusing-pusing lagu tu juga. Nanti 36. Nanti 36. Okey. Satu empat. Dapat you. Okey, good Megat. 7 dan 1 ya Megat? Betul. Alright, good. Okey, yang lain macam mana? Dah dapat cikgu. Akil, Amar? Sekejap cikgu. Sikit lagi cikgu. Sikit Okey. lagi. Bagi tahu saya. Dapat cikgu. Okey, Amar dapat lah Good. 7-1 ya Amar. Ya cikgu. Akil macam mana? Dia dapat cikgu. Dapat lah. Okey, good. Dapat 7-1 ya Akil? Dapat cikgu. Alright, good. Nombor 4 pula Okey, nombor 4 ni pun sebenarnya untuk pembahagi ni, dia punya soalan lebih kurang serupa tapi dia corner sana, corner sini, corner sana, corner sini. Okey. Saya tak mau lukis gambar ni saya nak lukis gambar raja ni garisan saja. A, B, C. B membahagi garis AC. Okey. Maknanya A, B, C lebih kurang lah. 4A dengan R, B, E dengan F. Oops. F dan C, 3E, 4F. There you go. Ratio 3-4.
Macam mana soalan nombor 4? Tengah buat lagi. Dapat cikgu. Dapat dah dia. Okay, good. 10Y Baru dapat lagi. Good. 10F lagi. 10F, 10Y pula dah. Good. Saya dapat cikgu. Okay, good. Okay. Ini soalan macam ni memang typical untuk SPM. Take note ya. Dapat cikgu. Okay, good. 10Y juga, 10F Ya cikgu, sama cikgu. Okay, good. Teruskan soalan 5. PQ RS. Okay. Titik T62. Kalau letak garis lurus RS. Wah, ni nampak complicated sikit. Cari koordinat U yang memberikan sisi PQ dengan nisbah PQ, nisbah 21. PQ 21. Jadi U somewhere here lah. XY. Kita try A dulu. Dah cikgu. Dapat soalan A Dapat cikgu. Okey, Ulia dapat apa A? 5 negatif 4. Alright. Teruskan soalan B. Dah dapat A je. Okey, good. Teruskan soalan B. Baik. QR. Cikgu, Ya. di 8 negatif 1.5 cikgu. Oh ya, betul. Teruskan soalan C Megat. Baik. Akil Amar macam mana progress? A dapat cikgu. A dapat dah So soalan A ada siapa lagi yang belum dapat? Kejap cikgu, saya tadi terblur sikit. Okey. Ulia kat mana sekarang? Soalan C. Apa dia? Soalan C. Soalan C, okey, good. Dapat A. C. Okey, good. Apa jawapannya Megat?
Nisbah dia negatif 3, negatif 1. Negatif 3, negatif 1. Matikan negatif tu jadi 3-1 eh. 3-1. Alright. So 3. 3 lah. dapat. 3. Okay, status update. Akil dekat mana sekarang? Saya dekat C cikgu. C ya. Okay, A, B dapat eh. Good. Dapat cikgu. Amar, Dapat cikgu. dapat yang mana satu? A, B dengan C. A, B dan C. So sekarang buat D. Good. Megat buat D sekarang. Ulia? Kena D cikgu. Tengah D, okay. Cikgu, yang soalan ni D ni dia pakai rumus jarak. Jarak. D ya. Ya, teorem Pythagoras. Oh. Megat siap dah Megat? Dapat. Ulia? Dah cikgu. Sudah eh. Amar macam mana? Dapat juga cikgu. Alright. So Akil kalau dapat soalan D beritahu eh. Dapat cikgu. Alright, good. 5 unit ya. Okay, soalan nombor 6 ni mungkin the last one lah. Untuk hari ni. Titik P, K2 membagi 2 garis. Membahagi suatu garis lurus menyambungkan titik A dan B. Okay. Okay, cantik ni. Dua lima. Okay, ada satu tengah P. Okay, Ammar left the meeting. Ada problem internet kot. Siapa dapat soalan A? Saya cikgu. Okay, Udia Megat dapat dah. Good. 1-3 eh. Saya pun dapat cikgu soalan A. Soalan K. Good. Ammar? Sekejap cikgu. Dapat cikgu. Dapat. Good. Dah cikgu. Udia dapat eh. Jadi saya dapat negatif 1. Okay, good. Dapat. Very good. Okay, Akil, Ammar macam mana? Dapat cikgu. Dapat B dah. Akil? Dapat juga cikgu. Alright. Okay, so semua dah dapat lah. Soalan 6. So yang last kali soalan nombor 7 lah. Okay, nombor 7 ni kita treat sebagai homework lah. Sebab dah habis waktu dah, pukul 5 dah ya. Okay, all the best. Nanti next meeting kita akan pergi ke section yang seterusnya lah. Okay, section seterusnya tentang garis lurus selari, garis selari dan garis lurus serenjang. Okay, kita akan bermain dengan dia punya gradient.
kecerunan garisan lurus. Okay, all the best ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam cikgu. Terima kasih banyak cikgu. Terima kasih cikgu. Baik-baik cikgu.